Okey, kita telah pun sampai kepada muka surat yang ke-51 berkenaan dengan al-akhbar ataupun hadis-hadis. Okay. Tengok nota kaki di bawah. Maksudnya perbincangan sebelum ini banyak berkisar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dan apa yang terkandung dalam percakapan, pertuturan, lafaz-lafaz, perkataan atau kata-kata syarak, sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Manakala perbincangan dalam bab yang ke-13 ini pula banyak berkisar tentang perbuatan dan perlakuan Rasulullah SAW. Okey. Boleh bezakan benda tu. Maknanya sebelum ni ialah berkenaan dengan Al-Quran dan sunnah, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah dari sudut ucapan dan pertuturan dan sebagainya. Tapi yang ini pula ialah berkenaan dengan Rasulullah SAW sendiri, perbuatan dan perlakuan Nabi SAW. Okey. Dan dalam ilmu usul fiqh, kajian berkenaan dengan al-akhbar ataupun al-hadis ni taklah begitu mendalam. Okey, secara ringkas dinyatakan. Okey, dan saya rasa kat sini pun sekitar berapa muka surat secara ringkas, dan boleh dikatakan terlalu ringkas. Okey. Kerana sebenarnya ilmu tentang yang berkaitan dengan hadis ataupun kaedah hadis dibincangkan dengan terperinci dalam ilmu mustalah al-hadis ataupun ulumul hadis. Okey. Okey. Kita teruskan. Al-akhbar ataupun hadis-hadis, definisinya dari sudut bahasa Arab, khabar ialah berita. Al-akhbar ialah jamak kepada khabar. Khabar itu satu, akhbar itu banyak. Okey. Dan khabar pula dari sudut bahasa Arab ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang terdiri daripada kata-kata, perbuatan, perlakuan dan sifat. Okey, apa yang disandarkan, maksudnya disebutkan perkara itu adalah yang Nabi sebut ataupun yang Nabi buat, yang Nabi perakukan, dan juga yang merupakan sifat Nabi SAW. Okey. Perbincangan tentang kebanyakan hukum hakam, hukum-hukum berkenaan dengan kata-kata telah pun selesai. Okey, perbincangan pada sebelum ni banyak kepada kata-kata, sama ada sebutan ataupun kata-kata Al-Quran ataupun kata-kata dalam hadis Nabi SAW. Okay, kemudian diteruskan di sini perbincangan berkenaan dengan perbuatan. Perbuatan Rasulullah SAW terbagi kepada beberapa bahagian. Pertama, apa yang dilakukan oleh baginda SAW menurut tuntutan fitrah. Fitrah kan, ta situ. Okey, fitrah, makan, minum dan tidur. Perbuatan ini tidak mempunyai hukum dalam dirinya sendiri, tetapi boleh jadi disuruh atau ditegah kerana sebab tertentu. Okay, maknanya makan tu sendiri, apa yang Nabi makan, macam mana Nabi buat itu, tak ada hukum yang tertentu. Tapi bila ada suruhan kat situ, barulah berubah menjadi hukum-hukum yang tertentu. Okay? Contohnya bila Nabi SAW melarang makan sesuatu, kan? Larang menggunakan bekas-bekas tertentu, kan? Pada permulaan Islam dilarang menggunakan, menyimpan jus ataupun perahan air, perahan buah, okay? Dalam bekas-bekas yang boleh menukarkan sifat air tersebut dengan cepat, kan? Al-muzaffat, macam-macam lagi lah, kan? Muzaffat ni yang diletakkan tar yang hitam tu. Okey. Jadi itu semua akan menjadi haram disebabkan ada sesuatu yang luaran ataupun ada hukum, ada apa kita panggil lah, tegahan ataupun larangan. Okay, tapi asalnya tak ada masalah. Okay. Ianya juga boleh membawa sesuatu sifat yang dituntut seperti makan dengan tangan kanan, ataupun sifat yang dilarang seperti makan dengan tangan kiri. Okay, so kita faham kat sini berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW yang Nabi buat sebagai manusia. Okay, perbuatan Nabi yang Nabi buat sebagai manusia mengikut tuntutan fitrah. Fitrah sini fitrah manusia.
fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah bentukkan ataupun fitrahkan manusia di atasnya. Okey. Itu maksud asal fitrah lah, sesuatu yang asal. Okey. Jadi kalau manusia, asal manusia ni ataupun fitrah dia mesti makan, dia mesti minum, dia mesti tidur, okay, dan sebagainya lah. Okey. Jadi apa sahaja yang berkenaan dengan perkara ini, perbuatan dari sudut fitrah, hukum asalnya ialah tak ada hukum, kecuali sekiranya ada dalil yang menunjukkan benda itu mengandungi hukum. Dan dalil itu ialah perintah, larangan dan sebagainya. Okey, boleh? Okey, teruskan. Yang kedua, perbuatan Nabi menurut adat, seperti cara berpakaian. Perbuatan ini adalah mubah dalam dirinya sendiri, tetapi boleh jadi disuruh atau ditegah kerana sebab tertentu. Okey, sama juga dengan yang tadi. Okey, dari sudut adat, apa yang Nabi buat ikut adat. Bila sebut adat sini ialah adat apa? Adat setempat, kan? Nabi pakai apa? Nabi pakai jubah, kan? Asal pakaian Nabi apa? Asal pakaian orang Arab, jubah, kan? Okay. Ini adalah salah satu bentuk salah faham lah. Okay. Asal pakaian Rasulullah SAW bukan jubah, tetapi kain dan selendang. Okay, selendang pula bukan selendang tuan-tuan Habib sekarang ni lah, kan? Selendang tu ialah selendang macam ihram. Itu maksudnya selendang. Dia panggil ridaun wa izar. Izar ialah kain sarung, rida ialah kain selendang, maknanya kain yang diletak di bahagian atas, kan? Biasa takkan letak itu, dia orang lipat lah jalan. Okay. So itu ialah pakaian asal, menunjukkan yang zaman daripada Arab dulu, dia tamadun dia tak begitu hebat. Tamadun Arab lah tak begitu hebat. Okay. Kalau pedang pun, pedang siapa yang dianggap hebat oleh orang Arab? Pedang buatan mana? Buatan mana? Parsi lagi, tembak lagi boleh. Muhannad. Muhannad ialah Hindi, India. Okey. Jadi antara pedang yang apa dia panggil buatan dia tu, kira macam kita sebut sekarang ni ori tak ori ni, kan? Kan? Yang original tak original ni. Nanti yang betul-betul hebat tu ialah yang dari India. Okay, maknanya tamadun tu ada dekat India, tamadun ada dekat sana, tapi kat Arab tu kurang, tak banyak. Okay. Tapi lepas kita dapati dalam sejarah Nabi, okay, pakai kain dengan pakai izar itu, izar dengan rida adalah sunnah. Okay. Begitu juga dengan qamis yang kita sebut sekarang ni jubah, kan? Okay. Itu juga adalah sunnah juga. Sirwal, seluar, kan? Nabi pakai seluar, mula-mula sahabat nak tengok terperanjat, kenapa pakai seluar, kan? Selama ni pakai kain, kan? Tiba-tiba kena pakai seluar, kan? Kata seluar ni lebih menutup aurat. Okay. Kan ada hadis-hadis yang Nabi duduk di mana, atas perigi, kemudian tarik dia punya kain, kan? Sampai nampak sedikit dia panggil apa, peha dia. Rasulullah naik unta, okay, nampak betis, nampak peha sedikit. Itu menunjukkan apa? Kalau tengok konteks tu betul-betul, pakaian pada zaman tu, dia bukan pakaian pada zaman sekarang ni. Kalau kita naik kuda sekarang ni, tak nampak sangat, nampak mungkin betis sikit je pasal pakai seluar. Okay. Baik. Dan ada hadis yang datang, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, boleh tak sembahyang dengan satu kain? Tak ada selendang lah, boleh tak? Nabi marah. Nabi SAW sebutkan, awalikullikum saubain, ataupun sauban, adakah setiap seorang daripada kamu ada dua helai kain? Tanya soalan tu biar soalan yang sesuai dengan situasi. Kalau dah memang orang tak ada kain, tanya buat apa? Orang datang biasanya ialah, masa kita apa, lengging. Betul? Bukan lenggang. Lenggang lain, lenggang tu lenggang lah, kan? Lengging ni tak pakai baju. Kan? Maknanya kalau kebanyakan orang memang berlengging sentiasa, maknanya tak ada baju, hanya ada ialah seluar je ataupun kain, maksud bukan seluar, kain. Tanya soalan apa? Okay, tapi bila dah sampai satu ketika
Bila kebanyakan orang dah ada kain, barulah Nabi sebut orang lelaki nak sembahyang mesti ada sesuatu di atas dua bahu dia. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Bila kita baca yang tu, kita dapat rangkumkan bagaimana kita sebut apa? Peristiwa keadaan di zaman Nabi itu, daripada keadaan yang fakir kepada miskin, miskin kepada agak baik, okay, dan seterusnya lah. Okay. So kat sini cara berpakaian, kan? Hukum dia mubah, maknanya dibenarkan. Kita ada 5 hukum tu kan, muharram ataupun wajib, kemudian mustahab, mandub, kemudian mubah, makruh dan muharram. Okey, so perbuatan ini adalah mubah, sama macam tadi. Yang nombor 1, pada dirinya sendiri. Jadi kalau orang nak pakai serban, pakailah, dia jadi mubah, kan? Orang nak pakai apa dia panggil tu, khimar. Khimar ni yang macam Arab Saudi pakai tu, pakailah, pada diri dia sendiri mubah. Okey, tetapi boleh jadi disuruh atau ditegah kerana sebab tertentu. Okey, maknanya ada bila pergi ihram, kita dilarang pakai jubah, pakai kamis. Tak boleh pakai yang dia panggil apa ni, yang ada burnus dia panggil hood kan, yang kepala tu kan, tu tak boleh. Jadi itu semua dilarang semasa haji ataupun umrah. Tapi lain daripada tu dibenarkan. Okey, perempuan sendiri pun tak boleh pakai sarung tangan. Okey, kalau dia lain daripada tu boleh pakai, tapi bahkan sebagian ulama kata kena pakai. Tapi bila nak pergi buat umrah, buat haji, tak boleh pakai. So adalah larangan-larangan tertentu. Okey, kalau satu lagi pakaian yang tak dibenarkan khususnya masa sembahyang ialah istimalus samma. Okey, maksudnya ialah istimal, dia tutup. Okey, samma ni maksudnya tutup dan tak ada ruang nak keluar. Okey, macam tudung macam tudung perempuan sekarang ni yang pakai untuk sembahyang. Dia terlekong terlekong kan, terus kita ke bawah. Okey, ini tak boleh pakai untuk lelaki lah, untuk perempuan. Okey, itu tak boleh kan, dia tak boleh tempat nak keluar kan. Jadi mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kalau ada berlaku sesuatu kan, dia akan berguling dalam tu lah kan. Kalau nak lari contohnya, berguling kan. Sebab dia tak boleh nak keluar tangan, kaki pun susah. Okay. Pasal dalam sembahyang, kita tahu kita bukan robot masa sembahyang. Kita adalah insan, manusia, Muslim kan. Kalau nampak kalajengking lalu, buat apa? Nampak kalajengking lalu, elakkan diri dan boleh ketuk, boleh bunuh kalajengking tu. Okay, kalau nampak apa-apa binatang, kalau bahkan ada orang lalu depan, boleh tahan. Bukan robot. Bila sembahyang, bila takbir je, macam dah tak ada kaitan dengan dunia. Kan Nabi suruh larang. Okay, bahkan ada setengah hadis kata tolak dekat leher dia. Okay, kalau dia degil juga, lawan dia. Dia tolak balik tolak. Jadi macam mana kan? Nabi tak sebut pun bahawa solat dia akan batal, tidak. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dilakukan perbuatan Nabi dalam bentuk khusus baginya sahaja. Seperti sambung puasa, wisal. Kan dalam bab puasa disebut wisal. Sambung puasa maksudnya dah waktu orang buka puasa, Nabi tak buka puasa, Nabi sambung lagi. Okay, waktu orang sahur, dia tak sahur, sambung lagi. Tak ada nama dia wisal. Okay. Berkahwin dengan pemberian wanita. Pemberian wanita maksudnya seorang perempuan datang, wahabat nafsaha, dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Okay. Ini juga perbuatan yang khas untuk, ataupun ialah perbuatan khas untuk Nabi SAW. Bila sebut khas, maka khas untuk Nabi saja. Orang lain tak boleh nak buat macam tu. Okay. Ada orang dia kata saya ada kekuatan juga untuk nak sambung, hukum dia tetap makruh. Okay. Bahkan setengah ulama kata haram lah. Okay. Nak sambung puasa kan, sambung. Okay. Kemudian akan tetapi tidak boleh dihukum khas kecuali dengan dalil, kerana hukum asalnya ialah ikut Nabi SAW. Okay. Maknanya apa sahaja perbuatan yang Nabi buat, asalnya kita boleh ikut. Okay. Bahkan boleh jadi digalakkan dan boleh jadi wajib ikut. Jadi kalau nak kata satu hukum itu khas untuk Nabi, mesti ada dalil. Okay, ini penting. Kerana ramai orang, boleh sebut ramai lah, ataupun sebahagian
saya boleh sebut majoriti agaknya, 60%, 70%. Ada setengah-setengah benda dia sebutkan sebagai khas untuk Nabi, tetapi tanpa dalil yang mengkhususkan. Okey, dan ada juga setengah orang benda yang khas untuk Nabi pula dia anggap umum. Ini pun satu masalah juga. Okey, dan antara perkara yang menunjukkan sesuatu perbuatan itu khas ialah para sahabat tak buat lepas tu. So bila Nabi buat sesuatu, kemudian tak ada langsung hadis-hadis ataupun asar yang menunjukkan para sahabat buat benda tu selepas Nabi wafat. Okey, sebahagian ulama mengatakan ini adalah dalil bahawa perkara ini khas untuk Nabi SAW. Okey. Okey, kalau nak letak contoh mungkin antara ini masih lagi di bawah perbincangan. Antaranya ialah sembahyang jenazah ghaib kan. Okay, so Nabi SAW sembahyang ke atas Najasyi Ashamah, Maharaja Habsyah. Tapi lepas tu banyak sahaja berlaku para sahabat mati di tempat lain. Okay, sahabat-sahabat yang berada di tempat lain tak lakukan sembahyang jenazah. Okay, jadi antaranya mereka mengatakan ini khas, dan antaranya mengatakan kalau nak buat pun kena buat ikut apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Yang berlaku di zaman Nabi SAW ialah Ashamah, Maharaja Rom, mati di tempat yang dia tidak dikenali sebagai Muslim, lalu tidak dijenazahkan mengikut jenazah, tidak diuruskan mengikut pengurusan Islam. Okey, dan yang tahu benda tu ialah siapa? Nabi SAW. Dengan itu Nabi pun mengarahkan untuk kita sembahyang. Maknanya dia tidak disolatkan di sana. Okey, so itu situasi yang kita nak ikutlah kalau nak buat betul-betul. Tapi masih lagi itu terbuka untuk perbincangan. Setengah ulama kata bila Nabi buat je kita buat. Okey, dalam masalah sembahyang jenazah tu. Satu lagi masalah lain ialah tahnik. Tahnik ni maksudnya apa? Dilumatkan kurma dan diletakkan di hanak, iaitu langit-langit baby ataupun bayi kan. So yang Nabi buat, Nabi ambil sedikit, Nabi ambil kurma, Nabi kunyah, keluarkan dan letakkan. Okey, so kat sini ada perbincangan, adakah semua orang boleh buat macam ni ataupun ada khususiyah pada Nabi? Kerana kita tahu barakah Nabi SAW ada pada fizikal Nabi SAW di samping spiritual. Okey, sedangkan barakah orang lain ada pada spiritual, tidak ada pada fizikal. Okey, maknanya kita kalau letak tangan kita kat sini kan, kat sini letak tangan kita, air keluar kan. Itu tak ada. Yang barakah ataupun mukjizat barakah benda jenis tu tak ada. Okay, kalau kita minum sikit, yang baki tu siapa minum tu, ilmu sulfik ni lekat kat kepala dia kan. Itu semua tak ada lah. Apatah lagi nak minum Toroi air liur apa dia, Tok Guru ke apa kan, tak tahu dengar cerita baru ni kan, dalam Facebook ke mana tu ada siapa yang ikuti benda tu, siapa yang buat tu? Tak tahu kumpulan mana tu, tak tahu nak minum air liur Tok Guru dia, astagfirullahalazim kan. Kan, tak apalah, itu semua adalah kesilapan dalam memahami konsep barakah kan. Barakah yang ada pada Nabi tu dia nak buat pada guru dia, sedangkan yang ada adalah pada ilmu tu. Inna hadza innal al ulama warathatul anbiya kan, ulama adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Wa innama warathul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. So keberkatan adalah pada ilmu tu. Okey, kalau dapat sesuatu keberkatan, tengok ilmu tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau nampak orang terbang, nampak orang jalan atas air, jangan terpedaya, tengok apa amalan dia. Kalau mendapati Quran dan Sunnah, maka itulah dia kan. Tapi kalau tak mendapati, itu bukan daripada Allah. Kita tak tengok itu kan, kita tengok apa dia, biasa kita tengok hasil kan. Kalau datang dia baca apa-apa, dia mulut dia bising-bising sikit ataupun gerak-gerak sikit, kita pun sembuh. Oh, dia ni memang bagus. Seorang lagi datang baca Quran tak sembuh. Oh, dia ni tak mujarab, tak bagus ustaz ni. Okey.
So sebenarnya kita kena tengok proses dan juga hasil. Proses dan hasil dua-dua sekali. Sedangkan ataupun malangnya kebanyakan masyarakat kita hanya melihat kepada hasil kan, okay? Baik. Jadi berkenaan dengan tahnik ni, sebahagian ulama mengatakan ini khas untuk Nabi kerana lepas Nabi wafat tak ada seorang pun ulama ataupun sahabat yang buat macam tu. Sedangkan ramai je yang lahir kan di zaman sahabat. So tak ada orang pun yang dikunyah macam Nabi buat. Jadi di situ diistimbatkan ataupun dikeluarkan hukum bahawa perbuatan mereka menunjukkan apa? Khas untuk Nabi SAW. Kerana kalau bukan khas, mesti mereka orang buat. Okey. Jadi kalau sesiapa saya sendirilah, kalau orang panggil untuk tahnik apa semua kan, saya akan lenyekkan je. Lenyek masuk tanggal elok, lenyekkan, lepas tu masukkan lah kan. Dan saya akan kata eloknya mak bapak sendiri buat lah. Dan kerana mak bapak biasanya tak ada masalah sangat. Dari sudut genetik tu dah memang genetik dia punya jin kan. Bukan jin tu kan. Maknanya dia punya, orang kata apa, darah daging dia kan. So tak ada masalah sangat lah. Kalau mak bapak nak kunyah, kemudian nak keluarkan apa dia kurma dan letakkan di situ, tak ada masalah sangat. Okay, tapi kalau orang lain tu takut genetik dia tak compatible, mungkin budak tu jadi apa-apa kan. Saya tak apa. Saya lebih sukalah pandangan ulama yang mengatakan tahnik itu dengan mengunyah dan meletakkan itu adalah khas untuk Nabi SAW. Okey. Yang keempat, apa yang Nabi buat dalam bentuk ibadah. Okey. Perbuatan ini wajib kepada Nabi SAW sehinggalah tersampai kepada, maknanya sehinggalah perbuatan itu sampai kepada orang lain. Okey. Kerana menyampaikan pengetahuan agama adalah wajib bagi Nabi SAW. Apabila pengetahuan itu telah sampai kepada orang lain, perbuatan itu menjadi mustahab kepada Nabi SAW dan juga kepada kita menurut pendapat yang terkuat, pendapat yang lebih rajih. Ini kerana perbuatannya yang berunsur ibadah menunjukkan perbuatan itu disyariatkan, di mana asal dalam pensyariatan ialah tiada seksaan apabila ditinggalkan. Saya baca dulu. Justru ianya adalah disyariatkan tanpa dikenakan seksaan apabila ditinggalkan, dan inilah hakikat mandub ataupun mustahab ataupun sunat. Okey. Ini perbincangan di sini sebenarnya kita boleh luaskan lagi. Dalam perbincangan para ulama kita, khususnya dalam usul fiqh, ulama fiqh, mereka akan melihat perbuatan dengan percakapan, mana lebih kuat. Kalau Nabi cakap dan Nabi buat, mana lebih kuat? Nabi cakap lebih kuat. Okey. Kalau soalan yang kedua seterusnya ialah, kalau Nabi buat, kalau Nabi cakap sesuatu yang merupakan sunat, kemudian Nabi buat benda tu, okey, perbuatan dia hukum apa? Sama juga. Contoh lain, Nabi cakap sesuatu yang merupakan wajib, kemudian Nabi pun buat, melakukan praktikalnya. So yang wajib percakapan dia ke perbuatan dia? Macam Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Okey, dan Nabi pun SAW sebutkan khamsu salawatin, 5 solat yang difardukan, yang Allah tuliskan ke atas hamba-hambanya. Lepas tu Nabi pun buat solat tu, solat 5 waktu. Okey, so perbuatan tu membawa hukum apa? Kenapa? Kerana menyampaikan apa? Rasulullah menyampaikan dalam bentuk praktikal sesuatu yang wajib. Faham tak? Maknanya Nabi menghuraikan dalam bentuk perbuatan sesuatu yang wajib. Jadi hukum dia samalah, wajib dengan wajib. Betul Faham Kalau sembahyang witir tu hukum dia apa? Sunat. Okey. Kalau untuk Nabi SAW ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Tak apalah, tapi untuk umat dia adalah sunat. So Nabi bila Nabi praktikkan benda tu, okey, katalah kita ambil sembahyang witir tu sunat, ambillah sembahyang lain, sembahyang 2 rakaat sunat sebelum subuh, memanglah sunat kan, tak ada masalah itu.
mustahab. Nabi laksanakan dengan ringkas, Nabi tak laksanakan dengan panjang. Okay, so kita bila nak buat sembahyang subuh, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh pun kita sembahyang dengan ringkas, bukan dengan panjang. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dia tak pasti Nabi baca surah ke tak. Seolah-olah laju sangat tu, macam ngam-ngam untuk Fatihah aja. Okay, kalau baca surah pun mungkin surah yang pendek lah kan. Okay. Jadi boleh tak kita ni bila nak sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sembahyang subuh yang fardu ni, dah masa waktu lah kan, so boleh tak kita sembahyang baca Baqarah ataupun baca Al-Mulk? Lama pula kan, tunggu imam lah tu, tunggu lama dia berdiri ni kan, dia dah ada imam, dia tunggu je lah kan. Pasal apa? Pasal nak baca kunut tak tahu, dia yang tahu, contohnya kan. So teruskan, tunggu je baca surah Al-Mulk habis, lepas tu dia baca pula surah An-Nun, surah Nun, surah apa? Al-Qalam Nun wal qalmi wa ma yasturun. Okay, dia baca yang tu panjang lah. Boleh tak kita kata menyalahi sunnah Nabi? Okay, so dalam kes ni yang saya nak sebutkan tadi ialah kalau perbuatan itu, percakapan dan perbuatan dia ada 2 keadaan. Keadaan pertama sama tak ada masalah lah. Okay, Nabi SAW sebutkan sesuatu perbuatan, kemudian Nabi praktikkan, tak ada hal lah kan, hukum dia sama. Kalau yang wajib, wajib. Kalau sunat, sunat. Okay. Tapi sekarang ni sekiranya yang Nabi sebutkan lain, yang Nabi buat lain, ini barulah keluar soalan dia lah. Okay. Adakah yang mana lebih kuat? Apa dia? Percakapan ke perbuatan? Sebab perbuatan tu mungkin keadaan tak sengaja ataupun darurat. Sebab perbuatan boleh jadi tak sengaja, boleh jadi darurat. Macam tu. Okay. Kalau tak sengaja, bukankah sepatutnya ada wahyu yang menegur Nabi ataupun yalah, ada sepatutnya turun wahyu dan beritahu Nabi yang silap. Macam mana? Ni baru test sikit ni kan. Okay. Dia sebenarnya kaitkan dengan yang nombor 3 tu, iaitu pertama, boleh jadi khusus kalau perbuatan dengan percakapan dengan perbuatan Nabi bercanggahan. Ihtimal yang pertama, ihtimal ni maksudnya ialah kemungkinan pertama boleh jadi khusus untuk Nabi SAW. Boleh tak yang lelaki tu duduk depan sikit, ada, saya tak tahu ada ruang kat belakang tu, ada? Boleh? Kalau boleh tak boleh duduk. Saya takut tak ada ruang. Okay. Faham masih lagi perbincangan kita. Nabi sebut sesuatu, Nabi buat lain. Okay. Apa keadaannya? Kalau sama-sama tak ada hal, tapi kalau Nabi sebut lain, Nabi buat lain. Kat sini para ulama kita mengatakan al-qaul muqaddam 'ala al-fi'l. Ucapan Nabi didahulukan terhadap perbuatan. Kenapa? Pertama, kerana ada kemungkinan perbuatan itu khas untuk Nabi SAW. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan bukan. Yang kedua ialah perbuatan percakapan tu memang ditujukan untuk umat. Okey, dan perbuatan itu tak ditujukan untuk umat. Perbuatan itu adalah perbuatan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditujukan untuk umat dan apa yang tak ditujukan untuk umat, yang ditujukan untuk umat itu lebih didahulukan. Masih lagi juga di bawah naungan nombor 1, iaitu ada kemungkinan yang Nabi buat itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga mungkin nak bolehlah Yang ketiga ni ialah sesuatu percakapan Nabi kalau nampak bercanggahan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh dijamakkan. Yang tadi dua situasi tu tak boleh jamak tahu kan? Tak boleh nak integrasi ataupun nak gabungkan. Okey, maka ambil satu ataupun dua. Tapi kalau boleh gabungkan, maka kena gabungkan dengan pelbagai cara lah untuk nak gabungkan. Contohnya, perbuatan tu tak lagi jadi wajib tapi jadi sunat. Okey, perbuatan itu sekiranya pada situasi sekian-sekian, kalau pada situasi lain pula jadi hukum lain. Contohnya, Nabi SAW larang kita istiqbal kiblat dengan istidbar kiblat semasa
buang air besar ataupun buang air kecil. Tahu kan? Nak buang air besar, buang air kecil, tak boleh menghadap, tak boleh membelakangi kiblat. Kan tetapi syarriqu aw gharribu, hadaplah ke arah lain, kan, timur ke barat ke, tak kisah. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah naik rumah Hafsah dan ternampak Nabi buang air besar ataupun air kecil dalam rumah menghadap, membelakangi ataupun menghadap kiblat. Daripada hadis itu yang sahih, para ulama mengeluarkan beberapa huraian, antaranya ialah kalau di luar, di tempat yang terbuka, maka kita pergi camping contohnya kan, pergi camping, tangan dah tak ada, masuklah dekat mana-mana bush tu kan, kat situ lah kita akan buang air ke kecil ke besar ke. Okey, situ pastikan tak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau yang di tempat yang tertutup, maka dibenarkan. Okey, hukum dah tak jadi haram. Itu antara cara nak gabungkan. Boleh? Dalam rumah. Dalam rumah tu lah, dalam tandas ni, tiba-tiba masuk, tadi sembahyang arah ni kan, tiba-tiba kiblat dia pun membelakangi, tandas itu pun membelakangi. So nak buat macam mana? Satu pandangan kata tak ada masalah. Pandangan yang kedua ialah walaupun kat dalam ni, walaupun tak ada masalah, tapi disunatkan juga kita pusing sikit. Okey, saya pusing sikit lah. Okay. Tak sampai kita orang kan, pusing sendiri lah. Yang masuk Facebook, saya telah pusing sikit tadi, tak payah. Okey. So yang nombor 4 ni, perbuatan yang berbentuk ibadah, Nabi perlu buat sehingga sampai maklumat tu kepada orang lain. Okey, di situ perbuatan itu bertukar menjadi mustahab, menjadi sunat. Maksudnya ada perbuatan dia asal sunat, tapi kadang-kadang kita perlu buat untuk sampaikan kepada orang bahawa ini adalah satu perbuatan yang disyariatkan walaupun sunat. So pada tahap orang tak tahu, kita nak sampaikan, hukum dia wajib. Wajib apa? Wajib menyampaikan, bukannya wajib perbuatan tu. Faham? Faham tak faham? Nampak tengok mata macam tak faham dia kan. Okay. Dia sekarang ni tengok ya. Okeylah, tengok ni lah, tengok apa dia panggil contoh yang dekat sini. Aisyah radhiyallahu anha bila ditanyakan bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitah, apakah yang mula dilakukan ataupun nombor satu lah yang akan dilakukan oleh Nabi SAW bila masuk rumah. Aisyah berkata dengan bersiwak. Perkara pertama yang Nabi akan buat ialah bersiwak, bersihkan gigi dia ataupun mulut dia. Okey, tengok. Siwak semasa memasuki rumah sabit, iaitu ada kata sabit ni maksudnya apa? Tetap dengan ataupun dinyatakan sebagai satu perbuatan Nabi SAW. Jadi hukumnya adalah sunat sahaja. Okey. Contoh lain, anna Nabi SAW kana yukhallilu lihyatah, bahawa Nabi SAW memasukkan jari-jarinya dalam janggutnya semasa wuduk. Okey, maksudnya bila ambil sembahyang tu masukkan jari itu di tengah-tengah ni lah. Okey. Jadi memasukkan jari dalam janggut semasa wuduk tidak termasuk dalam membasuh muka sehinggalah ianya menjadi keterangan bagi perkara mujmal. Sebaliknya ianya hanyalah satu perbuatan berasingan yang menjadikannya mandub sahaja. Okey, maksudnya kat sini, kalau memang ada satu perbuatan katalah basuh muka ni, basuh muka adalah satu benda yang wajib. Okey, adakah siapa yang ada janggut tu perlu yukhallilu takhlilul lihyah, perlu apa dia apa? Menyela. Menyela. Okey, menyela apa dia janggut dia tu. Kalau betul lah perkataan tu, saya tak tahu. Okey, wajib ke tak wajib? Okey. Hukum dia kat sini jadi sunat kerana itu perbuatan Nabi SAW. Tengok dia sebut apa? Tidak termasuk dalam membasuh muka sehinggalah ianya menjadi keterangan bagi perkara mujmal yang samar. Maknanya ini bukannya satu bayanul mujmal, tidak. Dia tak termasuk.
Okey, disebabkan itulah ulama kita kata bila tak termasuk dalam bayanul mujmal, maka ia kekal pada perbuatan, hukum perbuatan yang asal, iaitu sunat sahaja. Okey. Tak apalah, yang pentingnya kalau rasa pening sikit, ya, kat sini kita faham kalau perbuatan Nabi yang berbentuk ibadat, okay, kalau dia tak berkait dengan mana-mana hukum lain, kan, maknanya katalah perbuatan percakapan Nabi, perintah Nabi SAW dan sebagainya, kalau dia tak berkait dengan benda tu, okay, maknanya ada tak Nabi, contohlah kan, ada tak Nabi kata kenalah apa dia, apa dia, sela-sela, apa dia menyela, kamu semua perlu menyela janggut kamu semasa basuh muka. Ada tak Nabi sebut begitu? Tak ada kan? So Nabi basuh muka, lepas tu Nabi buat yang tu. Okay, jadi perbuatan tambahan itu muka yang ni lah. Okay, so janggut tu adalah dia memanglah dia tumbuh kat muka kan. Tapi bila dia tak secara langsung masuk dalam hukum muka tu. Bila Nabi buat, okay, para ulama kita mengatakan ini termasuk dalam perbuatan Nabi SAW. So ada khilaf kat situ. Okay, ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau janggut macam janggut Nabi, ya, kena buat. Kalau janggutnya ringan sahaja, maka tak payah. Okay, so asal hukum tu adalah mandub ataupun sunat. Tapi macam saya sebutkan tadi, sesuatu hukum yang sunat pun, untuk menyampaikannya kepada orang, menyampaikan tu hukumnya wajib. Kalau dah sampai pada seorang, tak wajib lagi dah. Faham eh? Faham tak? Benda yang sunat, contohnya sembahyang sunat. Okay, orang tak tahu sunat ni macam mana, apa sembahyang sunat sebelum subuh tadi kan, macam mana bentuk dia. So kita pun tunjukkan. Dia tengok, sekali dia dah tengok tu, jadi dah selesai dah tanggungjawab menyampaikan satu perbuatan sunat. Okay, cukup dah, tak boleh banyak-banyak, nanti dia makin susah lagi kan. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai penerangan terhadap sesuatu yang mujmal. Mujmal kita dah huraikan, yang samar-samar ataupun yang tidak dijelaskan. Daripada Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang mujmal yang terdapat dalam nas Al-Quran, dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Perbuatan ini wajib kepada Nabi, ke atas Nabi SAW, sehinggalah tersampai kepada orang lain, kerana menyampaikan pengetahuan agama adalah wajib baginya. Sama macam tadi, lebih kurang penghujahan dia. Apabila telah sampai kepada orang lain, hukumnya bertukar mengikut hukum yang dibawa oleh nas tersebut, sama ada terhadap baginda maupun terhadap kita. Sekiranya hukumnya wajib, maka wajiblah, dan sekiranya hukumnya mandub, maka mandublah. Yang tadi itu dia tak berkait dengan mana-mana hukum. Yang ni dia berkait dengan sesuatu hukum yang dah ada. Okey. Macam waqimus salah. Contoh yang menjadi wajib ialah gerak-gerik wajib dalam solat yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan perkara yang mujmal, iaitu solat. Wa aqimus salah, dirikanlah solat. Kalau Nabi tak huraikan dalam bentuk praktikal solat, kita tahu tak macam mana? Kita tak tahu. Okey. Jadi Nabi pun sebut sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. So kita ikut semua sekali. Okey, so asalnya adalah wajib. Okay, dan mana yang termasuk dalam sunat, dia akan jadi sunat. So bukan semua sekali daripada takbir sampailah taslim hukumnya wajib. Okay, tengok kat sini kan, dia kata apa? Selepas dihuraikan, hukumnya bertukar menjadi hukum yang dibawa oleh nas tersebut, sama ada terhadap baginda maupun kita. Sekiranya hukumnya wajib, maka wajiblah. Sekiranya hukumnya mandub, maka mandublah. Sunat, sunatlah. Faham eh? Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah tu dalam solat hukum dia apa? Wajib. Okay, bahkan rukun kan, kalau tinggal tak sah. Okay. Kalau itu untuk siapa? Untuk imam ke untuk makmum? Kalau dalam konteks berimam, maka berjemaah untuk imam. Untuk makmum ada hadis yang mengatakan, ada pertikaian lah, tapi ada hadis yang mengatakan qiraatul imam lahu qiraah, bacaan imam adalah bacaan juga untuk makmum, cukup memadai. So makmum kena baca tak? Makmum tak kena baca dah. So apa hukum bagi makmum baca Fatihah? Kalau dia ada ruang nak baca lah, maka hukum dia sunat lah, jatuh daripada wajib kepada sunat. Okey. Baca surah lain
selepas Al-Fatihah nak baca surah lain, apa hukum dia? Bagi makmum. Ha? Bagi makmum. Bagi makmum, kita sebut bagi imam dulu. Makmum dengar. Kalau makmum dengar, Dia kena insaf. tak imam tu. Imam dia baca Al-Fatihah, lepas tu dia baca surah. Baca surah ni apa hukum dia? Makruh memang tak lah kan. Okay. Apa dia haram pun rasa tidak juga. Mubah pun tak juga. So di antara sama ada sunat ataupun wajib. Mana satu? Kenapa hukum dia sunat? Kedukun. Ya, kenapa dia jadi pengerukun? Apakah yang menentukan dia sunat ataupun dia wajib? Tak ada apa? Tak ada perintah. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Okey. Boleh tak kan? Kerana tidak ada nas yang menentukan perkara tu, hukum tu. Okey, bahkan ada sahaja dalil-dalil yang menunjukkan Nabi baca, dan ada yang para sahabat tak baca pun Nabi tak ingkar. So itu menunjukkan dia tak jadi hukum yang sama dengan Fatihah. Okey. Baik. Contoh mandub solat sunat selepas tawaf yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang maqam Ibrahim. Okey, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. So bila selesai tawaf, Nabi baca yang ni dan Nabi menuju ke arah maqam Ibrahim untuk melaksanakan solat. Hukum solat sunat 2 rakaat di belakang maqam ialah sunat. Yes, solat 2 rakaat di belakang maqam selepas tawaf ni hukum dia sunat. Okey. Dia bukan yang wajib. Okay. Tapi begitulah, kita kena faham, dari sudut sunat dan wajib ni, bukan erti wajib tu kena buat dan sunat tu tak payah buat. Kita sekarang ni kita faham, mungkin sebahagian masyarakat bila sebut sunat, jom kita buat, ni sunat je ustaz. Dia kata bang ni sunat je, maknanya tak payah buat tak apa. Bukan sunat tak payah buat pun tak apa. Sunat tu artinya buat lebih baik, lalu kita perlu buat ataupun kita wajar buat. Okey. So ini perbezaan antara kita dengan sahabat Nabi lah kan. Para sahabat kalau makruh dia tak nak buat. Kita kalau jangan buat ni, makruh je ni. Tak kan. Jom buatnya ni sunat je. Jadi terbalik betul tak? Okey. Okey, so saya rasa dah selesai bahagian tu lebih kurang berkenaan dengan apa yang Nabi buat. Hukumnya kalau berkait dengan satu hukum lain, maka membawa hukum yang sama. Okey, kalau dia tak berkait, dia kekal jadi sunat. Okey, itu nombor 4. Yang tadi itu, iaitu yang berkait nombor 5. Kemudian perakuan Nabi SAW terhadap sesuatu perkara pula menjadi dalil bahawa perkara itu dibenarkan dalam bentuk yang diperakui, sama ada kata-kata maupun perbuatan. Okey, perakuan, pengakuan, samalah lebih kurang. Okey, dia panggil taqrir ataupun iqrar. Okey. Contohnya, Nabi SAW mengakui ataupun memperakui hamba perempuan yang bila ditanya aina Allah, hamba itu menjawab fis sama. Nabi membenarkan, memperakui maksudnya membenarkan, meluluskan. Okey. Jadi bila meluluskan artinya apa? Dia sebut apa tadi? Menjadi dalil bahawa perkara itu dibenarkan dalam bentuk yang diperakui. Okey. Bila ditanya aina Allah, qalat fis sama. Maknanya kalau bentuk fis sama, Allah fis sama, di langit ni ataupun di atas langit, ini apa dia? Ini dia masuk dalam apa? Dalam wajib ke, dalam sunat ke, mubah ke, makruh dengan muharram? Mana satu? Wajib apa? Wajib menetapkan Allah di atas langit. Boleh juga nak sebut macam tu. Tapi saya rasa ini, tengok kat sini kan, dia sebut dalam bentuk yang diperakui, sama ada kata-kata maupun perbuatan. Okay, so bila artinya jawapan itu diperakui, diterima oleh Nabi SAW bahawa Allah fis sama. Okay, Allah fis sama, Allah di atas langit.
Okay, so apa yang terkandung kat situ dalam percakapan tu diperakui dan diterima oleh Nabi SAW. Kat sini kita boleh sebut bahawa wajib. Tapi bila nak sebut wajib ni, dia sebenarnya bab wajib ni dia lebih kepada perbuatan makhluk, kan? Okay, so kalau nak tengok dari aspek yang tertentu boleh lah. Maknanya kalau orang tanya pada kita, Aina Allah, apa jawapan yang perlu kita jawab? Fis sama' lah. Pasal Nabi dah perakui jawapan tu. Jadi kita pun kena tahu bahawa itulah jawapan dia. Boleh dari sudut tu lah. Dari sudut maknanya wajib jawab macam tu, kerana Nabi dah memperakui perkara itu. Okey. Dan tengok dari sudut yang lain, ini adalah sudut akidah. Bila sudut akidah, artinya kita perlu beriktikad yang sama dengan yang ini. Okey, selesai okay. Contoh perakuan Nabi SAW terhadap perbuatan ialah Nabi SAW terhadap satu perbuatan yang sahabat buat lah, kan? Okay. Nabi memperakui ketua satu utusan peperangan yang menjadi imam dan sering mengakhiri bacaannya dengan dalam solat dengan surah Al-Ikhlas. Maknanya Nabi hantarkan satu kumpulan dipanggil sariyah. Sariyah ni ialah tentera yang Nabi tak ikut sama. Kalau tentera yang Nabi ikut sama, dia panggil apa? Ghazwah. Okey, peperangan namanya ghazwah. Kalau peperangan yang Nabi tak ikut, nama dia sariyah. Okey. Seorang lelaki ni yang jadi ketua pada sariyah, satu sariyah ni lah, ataupun satu rombongan tentera ni, dia kalau jadi imam, dia akan akhiri dengan, kan, dia baca mana-mana surah, akhirnya baca qul huwallahu ahad. Bacalah surah mana Al-Fatihah, surah mana-mana surah, kemudian qul huwallahu ahad. Ya, rakaat kedua pun sama, ketiga pun sama, akhir mesti dengan Al-Ikhlas. Jadi orang pun macam pelik lah, kan, Nabi tak pernah buat macam ni. Ni bid'ah ni, kan, Nabi tak pernah buat. Jadi orang pun tanyalah kepada Rasulullah SAW. Nabi suruh tanya semula, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanya dia apakah sebab dia melakukan begitu, kenapa dia buat macam tu. Faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Okey. Jawapannya kerana ianya adalah sifat Ar-Rahman dan saya suka membacanya surah ini, kan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh. Beritahulah dia bahawa Allah menyukainya, menyayanginya. Okey, sebagaimana dia sayang kepada sifat Allah, okey, maka Allah membalas perbuatannya itu. Okey. So macam mana? Okey, kat sini. Nampak tak? Perbincangan kat sini, Nabi memperakui perbuatan seseorang. Okey. Dan hadis ini antara hadis yang digunakan oleh mereka yang mengatakan dalam Islam ni ada bid'ah hasanah. Okey. Kenapa? Kerana yang orang ni buat, yang sahabat ni buat, sakitlah okey benda ni. Yang sahabat ni buat apa? Tak, Nabi tak buat pun. Nabi tak pernah buat macam tu. Sahabat ni buat. Lepas tu Nabi perakui. Maknanya boleh lah, kan. Dan Nabi memperakui berdasarkan kepada tujuan orang tu. Tidak. Kenapa dia buat? Kerana saya ada sifat Allah, saya suka, kan, benda baik, kan. Okay. So kat sini pun setengah-setengah kita nak kata ulama ke ataupun tokoh Islam mengatakan ini antara hadis yang menunjukkan boleh buat bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang sayyi'ah memang tak boleh lah, ataupun mazmumah, kan. Tapi bid'ah yang hasanah tak ada masalah. So jawapan kita macam mana? Apa jawapan kita? Boleh ke tak boleh? Betul ke pendalilan tu? Kalau tak boleh, kenapa? Nabi tak akui. Sebab Nabi tak Nabi akui ni. untuk kita lah. Nabi akui untuk sahabat ni, Nabi tak akui untuk kita. Masak tu tak boleh. Untuk ayat tu sahaja. Untuk perbuatan itu sahaja. Untuk perbuatan tu Nabi perakui, untuk kita Nabi tak perakui. Kalau kita guna qiyas boleh tak? Maksudnya hadis ni sahabat buat sesuatu yang Nabi tak buat.
So kita pun buat sesuatu yang Nabi tak buat. Okey. Kemudian Nabi tanya dia sebab dia. Dia kata sebab kerana sukakan sifat Allah. So kita pun buat sesuatu kerana sukakan Allah. So bila Nabi perakui dia, automatik Nabi perakui kita. Tak boleh, kenapa tak boleh? Sebab di zaman sahabat tu adalah zaman, masih zaman pensyariatan agama. Dan zaman pensyariatan juga akhir pada zaman sahabat saja. Selepas tu tak ada dah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni yang kira hasanah, benda tu tak ada jaminan. Tak ada jaminan yang kita buat tu adakah benar ada kias sunnah atau... Okay, dari satu sudut kita boleh guna jawapan tu lah, bahawa pensyariatan habis di zaman Nabi SAW. Okay. Sudut yang kedua, tengok elok dalam apa dia, dalam hadis ni kan, para sahabat mungkin tak ada dalam, patutlah tak boleh jawab tadi kan. Okay, dia tak ada dalam teks ni. Tapi para sahabat tanya kepada Nabi SAW ataupun mengadu kepada Nabi tentang perbuatan dia ni. Sebab tu Nabi tanya balik, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanya dia kenapa dia buat begitu. Artinya apa dia? Para sahabat tolak ke terima? Tolak lah maksudnya. Para sahabat rasa macam tak betul lah. Jadi bila rasa tak betul tu, para sahabat pun jumpa Nabi SAW. Okey. Cuma Nabi SAW kat sini Rasulullah SAW tidak mengatakan yang kenapa kamu nak, Nabi tak kata terus tau, maknanya benda tu boleh. Nabi SAW nak tengok apa punca dia. Artinya Nabi tidak SAW tidak menegur mereka, bertanya ataupun mempertikaikan perbuatan dia. Faham tak? Mempertikaikan perbuatan tu, Nabi kata, Nabi tak tegur. Cuma Nabi SAW nak pastikan sahaja. Tak faham tu. Sekejap. Contoh lain lah. Okey. Aisyah radhiyallahu anha dengan bersama Jawari, agaknya lah kan, Jawarin, maknanya kawan-kawan Aisyah lah radhiyallahu anha, sedang dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sedang menyanyilah Aisyah dengan kawan-kawannya, sedang menyanyi, okey, dengan nyanyian puisi-puisi pada peperangan Bu'as ke. Ada satu peperangan zaman jahiliah. Nabi SAW masuk. Nabi buat apa? Okay, Nabi baring, Nabi selimut. Selimut. Kita nak dengar lah. Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq, ayah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah ni, tengok Aisyah sedang menyanyi ni kan. Apa Rasulullah cakap? Tak, apa Abu Bakar cakap? Minta maaf. Abu Bakar tanya apa? Adakah mizmar syaitan di rumah Rasulullah? Adakah nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah masa tu Abu Bakar tak perasan lah Rasulullah ada kat situ. Rasulullah bangun dan mengatakan, "Da'huma ya Abu Bakar, biarkan mereka biarkan mereka ataupun mereka berdua wahai Abu Bakar, kerana ini adalah hari raya." Okey, tengok Satu dia panggil nyanyi. Yang kedua tegur. Okey, nyanyi siapa? Aisyah dan kawan-kawan dia. Yang tegur ialah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakui. Okey. Nyanyi, tegur dan perakui. Okey. Kita ulang balik semula. Aisyah nyanyi dengan kawan-kawan dia. Abu Bakar masuk tegur nyanyian tu, mengatakan ini syaitan ni kan, nyanyian syaitan. Rasulullah satu dia tegur balik semula ataupun dia beritahu pada Abu Bakar memperakui perbuatan Aisyah. Betul lah? Kerana apa? Kerana hari raya. Betul, ambil itu dulu. Okey. Soalan dia sekarang ni, menyanyi boleh ke tak boleh?
Boleh ke tak boleh? Selepas kita dah tengok 3 benda ni, 1, 2 dan 3, menyanyi hukum dia apa, boleh ke tak boleh? Asalnya tak kecuali Asalnya tak kecuali dalam keadaan perayaan. Dengan walimah. Tak apa, ikut yang ni dulu. Yang ni hari raya lah. Ikut hadis ni hari raya boleh. Okey, hari raya boleh. Okey. Soalan saya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur telah apa dia panggil ni? Menegur teguran Abu Bakar? Maknanya bila Rasulullah tegur teguran Abu Bakar, artinya teguran Abu Bakar tak valid lah. Bila teguran Abu Bakar tak valid tentang nyanyian, artinya nyanyian boleh lah. Boleh tak macam ni? Boleh ke tak boleh? Hujah saya ni betul tak? Betul lah, sekarang tak tepat. Tengok depan tu sebab Jawapan dia, hujah saya tu salah. Kenapa? Yang Nabi tegur ialah teguran Abu Bakar terhadap nyanyian. Tapi lepas tu Nabi kata kerana Nabi letakkan kerana ini hari raya. Okey, pertama, apa yang Abu Bakar buat, sabar dulu kan. Apa yang Abu Bakar buat ni ialah apa yang Abu Bakar faham daripada syariat yang Rasulullah bawa. Syaitan, nak kaitkan dengan syaitan ni, dia bukan benda main-main. Bukan dia sendiri nampak macam ni tak suka syaitan, tak. Dia sebut adakah mizmar syaitan kan dalam rumah Rasulullah. Maknanya nyanyian tu syaitan. Satu hal selesai. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil apa? Dia tegur yang mana satu? Dia tegur bahagian nyanyi ni ke, ataupun dia tegur, maknanya adakah Rasulullah mengatakan nyanyian itu boleh ataupun boleh untuk hari ni? Dia kata boleh untuk hari ni. So bila boleh untuk hari ni, tak bolehlah kita gunakan kan hadis ni untuk boleh sampai bila-bila. Itu yang saya cuba nak cakap kat sini lah. So Nabi sebenarnya dia tak tegur bahagian yang saya nak sebut tadi, nyanyi dengan satu lagi ialah syaitan. Okey, Nabi tegur bahagian nyanyi, Nabi tak tegur bahagian syaitan. Maknanya nyanyian adalah hak milik syaitan kan. Nabi tak kata tak, bukan mizmar syaitan. Nabi tak kata itu. Nabi kata biarkan mereka menyanyi kerana hari ni hari raya. Gitulah lebih kurang maksud hadis tu. Tapi Nabi tak kata biarkanlah mereka menyanyi kerana nyanyi bukan nampak? Bukan perbuatan syaitan. So kat sini kita kena tengok teliti satu-satu matan hadis tu untuk mengetahui perakuan Nabi tu pada apa sebenarnya. Adakah pada perbuatan menyanyi pada hari raya ataupun perbuatan nyanyi kerana nyanyi itu bukan perbuatan syaitan. Berbeza kan? Okey, dan ternyata Nabi SAW mengatakan biarkan mereka kerana dalam perbuatan menyanyi itu dibenarkan untuk bergembira pada hari raya. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia faham. Kan? Aisyah radhiyallahu anha bila nampak Abu Bakar tak setuju, lepas tu Rasulullah membenarkan untuk hari ini, Aisyah dia tak buat sampai malam. Maknanya sebenarnya Nabi tak apa sukalah. Kalau takkan Nabi nak selimut diri dia kan. Jadi lepas tu bila dah rasa dah cukup sikit tu kan, Aisyah pun beri syarat pada kawan-kawan dia, balik. Dah cukup dah tu kan. Maknanya benda ni tak disukai. Nampak tak? Okey. Panjang yang saya urai benda ni ya. Okey, kerana apa? Kerana tadilah kadang-kadang dalil tu dah betul, tak ada masalah. Cuma masalahnya yang timbul ialah pada pendalilan. Macam tadi, orang mengatakan hadis ini hadis untuk bid'ah hasanah, sedangkan hadis ini hadis untuk perakuan Nabi, bukan untuk bid'ah hasanah. Dan perakuan Nabi, bila sebutnya perakuan Nabi, artinya pada perbuatan yang Nabi perakui lah. So apa yang Nabi perakui itulah dia. Kalau benda itu juga berlaku kemudian, tak apa. Tapi kalau benda lain berlaku dikaitkan dengan benda tu, tak boleh. Contoh sekarang ni kan, kita nak baca, saya nak jadi imam,
lepas je sembahyang tu, lepas habis Fatihah, saya bacalah mana surah, kemudian qul huwallahu ahad. Rakaat pertama macam tu, rakaat kedua macam tu. Okey, boleh tak? Jawapannya boleh, pasal qul huwallahu ahad. Kita jangan keluarkan apa yang ada dalam nas tu, dalam teks tu, kita ambil yang tu je. Ini jauh lebih selamat daripada kita ambil dalam teks ni dan kita buka nak baca apa-apa surah pun boleh. Jangan, cukup. Okey, itu lebih selamat. Baik, contoh lain perbuatan, contoh lain bagi perbuatan ialah Nabi SAW memperakui golongan penduduk Habasyah yang bermain di dalam masjid untuk mendekatkan mereka kepada Islam. Tahu hadis ni kan? Hadis Bukhari tak silap kan? Okay. Yang mana Rasulullah SAW nampak Sudan ataupun Sudan ni maksudnya orang kulit hitam yang disebutkan daripada Habasyah sedang main pedang, main apa lagi macam pertunjukan akrobatik lah. Sedang, dalam hadis tu disebutkan sedang yarqusun, sedang berjoget dalam masjid. Tapi joget kat sini kan, kita kena faham dalam konteks tu. Okay, dalam hadis lain yal'abun bil hirabah, ataupun main pedang ataupun main lembing, tombak. Jadi boleh bayangkan tak kalau orang main tombak berjoget? Boleh bayangkan tak? Boleh lah kan, macam kita orang tengah main silat kan, dia pusing macam joget lah tu kan. Itulah dia. Tahu tak? Kita, kalau kita namanya pun bunga kan, tak, bunga silat kan. So bunga tu dia tak boleh, bunga mana dia terus cucuk gitu jangan. Dia nak cucuk tengok mana kelemahan dia, dia leka mana baru masuk kan. Itu namanya bunga. Bunga tu namanya yarqusun. Mereka sedang berjoget dalam masjid. Okey, dalam hadis lain bermain dengan alat peperangan. Maknanya kumpulkanlah. Sedang menunjukkan bunga-bunga peperangan tu lah, ataupun combat kan, lawan tu kan. Okey. Okey, baik. Jadi perkara tu dibenarkan. Okey, Nabi memperakui kan. Nabi sebut apa? Ada perkataan tu apa dia? Saya lupa perkataan tu, tapi ada perkataan dia sebut Bani Arfidah. Okey, teruskan wahai Bani Arfidah. Okey, dunakum Bani Arfidah. Okey, teruskan wahai Bani Arfidah. Mana teruskan buat. Masa orang tengok sahabat, orang tengok Nabi sedang melihat, jadi dia orang berhenti kan. Okey. Jadi Nabi SAW kata teruskan. Mana dibenarkan perkara tu. Okey. Dan itu di situ juga Aisyah radhiyallahu anha apa dia menyaksikan pertunjukan tu, okey, di dalam masjid. Kepala Aisyah di bahu Nabi SAW. Okay, sampai Nabi tanya kan, dah cukup ke belum? Aisyah kata belum lagi. Okay, belum. Akhirnya dah cukup dah. Okay. Dan hadis tu juga dia ada sambungannya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebenarnya saya tak berapa nak tengok sangat kan, tapi saya nak beritahu pada para suami kalau ada isteri yang muda-muda kan, supaya layanlah elok-elok. Faham tak? Kalau ada isteri tu dia punya perangai muda sikit, nak shopping apa, pergi layan je lah kan. Tengok macam mana kan, siapa suruh muda kan. Berkenaan dengan perkara yang berlaku di zaman Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ianya adalah hujah kerana Allah memperakuinya. Tengok ni. Okey. Oleh sebab itulah para sahabat telah membenarkan al-azl kerana Allah telah memperakui perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azl dalam tempoh penurunan Al-Quran. Okay, dalam riwayat Muslim, Sufyan telah menambah, "Lau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Quran." Sekiranya azal adalah perkara terlarang, sudah pasti akan ditegah oleh Al-Quran. Okay, maksud azal tu ada kat bawah tu. Antara perkara yang menunjukkan bahawa perakuan Allah adalah hujah ialah Allah telah membongkarkan dan menyanggah perkara-perkara mungkar yang dilakukan secara tersembunyi oleh golongan munafik. Ini menjadi dalil bahawa apa yang Allah senyapkan adalah dibenarkan. Okey. Ya, jadi ini satu benda lain. Kalau Nabi tak sebut apa-apa, benda tu berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak ada kenyataan daripada Al-Quran, tak ada kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum dia apa? Hukum dia apa? Daripada 5 hukum tu, hukum dia apa?
Hukum dia ialah disenyapkan. Hukumnya takrir. So maksudnya kalau dalam 5 tu dia masuk mana? Dia masuk tengah-tengah, iaitu mubah, dibenarkan. Okey. Contoh ni jelas ini kata-kata Jabir radhiyallahu anhu. Okey, dan banyak lagi contoh lain macam hadis yang ataupun asar yang mengatakan kami di zaman Nabi makan apa? Makan kuda. Maksud tak ada sebut kuda tu haram ke halal, tak ada. Tak ada sebut, Nabi pun tak sebut. Tapi ada asar mengatakan kami makan kuda. Maksudnya apa? Dibolehkan. Dia tak jadi wajib, dia jadi dibolehkan. Okey, jangan kata wajib, kata sunnah lah, kata dibenarkan. Siapa nak makan, makan lah, boleh. Sedap apa? Sedap. Sedap kan? Okey. Yang ada tentang al-azal kat sini ialah satu, ini masih lagi huraian kat sini. Beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa al-azal ini tidak akan mengubah qada dan qadar. Bila seorang lelaki mendekati isterinya, apa yang Allah nak tuliskan, Allah akan tuliskan. Dia azal ke, dia tak azal ke, maksudnya tetap kalau dapat anak, dia akan dapat anak. Tapi ini adalah salah satu cara lah, kalau sesiapa yang nak, dipanggil apa ni, nak merancang keluarga. Saya rasa bahagian tu dah, bahagian pertama dia dah selesai tentang al-akhbar ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan saya rasa perbincangan sini lebih kepada perbincangan yang berkaitan dengan usul fiqh. Sebab tu dia bukan perbincangan yang begitu panjang, yang berkaitan dengan usul fiqh. Macam mana kita nak faham hukum, nak jadikan hadis itu sebagai dasar hukum. Kan perbuatan Nabi, hukum ke tak hukum? Kita tengok mana satu. Kalau huraian kepada sesuatu yang wajib, maka wajib. Huraian kepada sesuatu yang sunat, sunat. Huraian kepada yang makruh dan haram ke, maka hukum dia sama. Kalau dia tak ada kaitan, maka hukum dia sunat ataupun hukum dia adalah mubah. Boleh yang tu ada apa-apa nak tanya ke? Clear insya-Allah. Yang nyanyi tu hari raya yang pada hari itu ke ataupun yang dianggap hari raya? Tak, hari raya kat sini dianggap hari raya oleh Islam. Kalau kita suka-suka je menyanyi, maksudnya tak boleh lah kan? Kalau kita suka-suka menyanyi, boleh ke tak boleh? Sebab yang tu dia cakap hari raya. Macam mana dengan nyanyian yang macam nak naikkan semangat ataupun syair ke? Kalau dalam peperangan, macam yang sahabat kita sebut tadi, dalam peperangan tu ada. Kemudian satu lagi, kalau nyanyian zaman dahulu, dia sebenarnya adalah dalam bentuk puisi ataupun bahasa Arab sebut syair. Syair, bahasa kita sebut syair kan. Antara kegunaan syair ni ialah bila hari raya, kemudian perkahwinan, peperangan, dan satu lagi ialah dia panggil rehatkan diri. Nak rehat, kan dah letih buat ibadat ni, kan kita nak rehat. Dan juga sekiranya satu lagi ialah digunakan oleh pihak musuh untuk menjatuhkan Islam, kita pertahankan kembali. Itu pun ada juga. Bentuk tu dia namanya ialah hijab. Uhjuhum ya Hassan. Wa ma'aka ruhul qudus, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, balaslah mereka wahai Hassan bin Thabit kan, pemuisi ataupun pensyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama engkau ialah ruhul qudus, Jibril bersamamu. Dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam minta daripada Hassan supaya balas mereka ataupun serang mereka dalam bentuk puisi, tetapi pastikan jangan kena pada Nabi. Faham tak? Maksudnya kau balas kan, kau serang dia orang, tapi jangan kena pada aku lah. Pasal aku ni, iaitu Rasulullah, di kalangan Quraisy. Engkau nak serang Quraisy, silap-silap serang, aku kena. Faham tak? Contohnya nak serang kan, bila sebut je kabilah kaum ni pula kan, dia sebenarnya bawah kabilah ada apa bawah kabilah tu dia ada satu kumpulan-kumpulan lagi lah, dia panggil fakhidh, peha,
Dan macam-macam lagi lah kan kalau terjemah dalam bahasa Melayu lah. Okay? Tapi maknanya kalau kau nak serang yang satu kumpulan ni daripada kabilah yang besar ni, satu family ni kan, takut kau serang dia kena family aku. Sebaik-baik. Jadi Hasan kata, tak apa wahai Rasul, jangan risau. Okey, dia sebutkan apa perkataan untuk asullu minka sa'sulluka minhum, yang aku akan cabut engkau keluar daripada seranganku itu. Okey, maknanya ini memerlukan kepada ilmu tentang nasab. Kan, tentang ilmu tentang nasab dan tentang keluarga. Jadi bila diserang keluarga-keluarga ni, keluarga Nabi tak kena. Dia kena pandai itu. Okey. Jadi itu satu. Okey, untuk serangan yang kita sebut balas pantun. Tapi benda tu dah macam agak matilah kat Malaysia ni. Kan, kecuali dekat Melaka mungkin balas pantun bila nak naik ke rumah mengantin kan. Okey, satulah. Yang kedua ialah semasa perkahwinan. Perkahwinan untuk nak memeriahkan. Jadi Nabi SAW anjurkan kepada Aisyah, sebutlah beberapa pantun kan, kerana orang Ansar ni sukakan pantun. Orang Melaka suka pantun. Kan? So siapa suka pantun, siapa pandai pantun ni ke depan. Okey. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha tanya, apa yang kami nak sebut? Nabi kata, quli, sebutlah, atainakum fahayyuna nuhayyikum, kan? Kami datang kepada kamu, sambutlah kami akan bergembira dengan sambutan itu. Lebih kurang itulah kan. Okey. Yang ketiga ialah dalam perjalanan. Saya ulang balik lah kan. Okey. Dalam perjalanan, khususnya pada waktu malam. Okey, perjalanan zaman tu biasanya pada waktu malam. Kerana apa? Kerana tak ada aircon untuk nak digunakan waktu siang, kan? Siang memang panas, malam sejuk. Jadi ibaratnya malam tu aircon lah. Okey. Dalam jalan ni, Anjashah, salah seorang sahabat Nabi, dia membacakan puisi-puisi. Okey, yang pendek-pendek. Dia puisi ni ada jenis panjang, ada jenis sederhana, ada jenis pendek. Okey, dan puisi tu ada puisi cinta, ada puisi serang, dan macam-macam lagi lah puisi semangat dan sebagainya. Okey. Jadi Anjashah dia baca puisi yang pendek-pendek, yang dengan suaranya yang merdu tu, menyebabkan unta jalan lagi laju. Kan? Laju. Okey. Jadi Rasulullah kata, ni siapa dia duk hidak, itu dia panggil hidak. Okey, puisi jenis hidak ialah puisi yang pendek dan menyebabkan orang bersemangat untuk bergerak. Okey, unta pun bersemangat untuk jalan laju lagi pada waktu malam. Jadi Rasulullah tanya siapa yang duk baca ni kan, duk sebut ni, dia kata Anjashah. Okey, jadi Nabi kata, ruwaidaka ya Anjashah sauqaka bil qawarir. Okey, wahai Anjashah, pelan-pelan sikit. Okey, kerana engkau sedang membawa kaca-kaca. Kaca-kaca ni maksudnya perempuan-perempuan yang diletak dalam haudaj. Haudaj ni ialah bilik di atas unta. Kalau unta jalan biasa, bilik tu biasalah kan. Kalau unta jalan laju, jadi bilik tu jadi gitu kan. Kawan kat dalam dia pun jadi keluar-keluar nanti muntah ke apa kan. Okey. Dan apa yang saya sebut tadi? 3. Apa dia yang pertama tadi? Ulang balik. Serang. Yang kedua, kahwin. Yang ketiga, perjalanan. Okay, yang keempat adalah dalam peperangan. Dalam peperangan. Kemudian apa lagi? Yang kelima, dalam nak bersantai. Tapi bersantai ni syaratnya ialah kena letih lah. Letih dengan ibadat. Kalau letih memang mula betul berpuisi, jadi dia tak ngam lah, tak kena. Okay, kalau letih buat ibadat kan, contohnya Ramadan tu dah letih kan, tiba-tiba masuk raya je, hari raya tu pasang puisi, pasang lagu sikit kan, tak ada masalah. Tapi syaratnya kat situ insya-Allah ialah tak ada alat muzik. Okay, alat muzik kalau yang dibenarkan pun ialah duf, iaitu kompang ataupun apa dia panggil ni? Apa dia? Rebana ke? Lagi apa? Saya nak sebut kataan satu benda ni, drum dia panggil. Tak apalah, yang diketuk tu lah kan. Okay? Itu pun yang ada dalilnya ialah dalam peperangan dengan satu lagi, kalau tak silap, dalam sama ada kahwin ni ataupun raya. Okey, hari raya kalau tak silap. Okay, so kita kalau boleh jangan perluaskan benda tu. Disebabkan hadis ini menunjukkan Nabi membenarkan guna kompang ataupun gendang. Jadi gendang adalah salah satu alat muzik, artinya gitar pun boleh. Nampak tak? Itu adalah mengembangkan dalil yang tak sepatutnya dibuat. Dalil tu sebut tu, itu cukup. Jangan lebih-lebih.
Kerana kalau kita lebih-lebih, lama-lama Islam tu akan rosak. Dan dalil Islam tu ataupun perkara yang menunjukkan Islam tu dah makin rosak ialah sekarang ni digunakan apa dia? Puisi tu ataupun syair ataupun sekarang ni disebut nasyid, bahkan sekarang disebut lagu Islam, digunakan untuk dakwah. Jadi seolah-olah satu medan asasi untuk dakwah. Sedangkan benda tu dia bukan satu benda yang asasi untuk dakwah. Dia kalau ke dalam 5 ni pun, okey, yang dia jadi dakwah pun dalam serang yang pertama tadi, serangan tadi. Itu pun kalau digunakan. Okey. Dan yang kelima tu, okey, bersantai, dia boleh kaitkan dengan yang keempat, iaitu dalam perjalanan. Kadang-kadang kita bila berada di satu tempat yang bukan tempat yang serius, kita jangan serius. Faham kan? Maksudnya perjalanan kalau kita serius juga, semua jadi tension kan. Sedang perjalanan tu tak apalah, sambil-sambil nyanyi sikit kan. Sultan nyanyi sikit kan? Tak apalah. Sebab tu sebagian ulama macam Syekh Syanqiti, dia salah seorang ahli tafsir yang ada kitab Adwa'ul Bayan. Bila camping ataupun bila rahimahullah, bila pergi outing kan, okay? Dia tak benarkan baca Quran, baca hadis. Tak payah, kita baca puisi sekarang ni. Masa tu buat puisi. Syanqiti mana satu? Adwa'ul Bayan tu. Dia nak kata sufi pun tak juga, pasal dia telah bila dia pergi pindah ke Arab Saudi semua, dia dapat cara salaf lah. So penulisan tu lebih kepada salaf, insya-Allah. Tapi saya nak ceritakan kebanyakan, itu satu contoh lah. Kebanyakan ulama pun bila mereka pergi camping dan sebagainya, bab Quran apa semua ni biar dulu. Kita sekarang ni sedang merehatkan diri kita. Okay? So kita puisi dan sebagainya. Perang dengan Syiah? Perang, kalau perang boleh lah. Perang ni maksudnya perang. Okay? Perang maksudnya dalam peperangan, saya rasa tak ada masalah. Dan kedua, puisi ni juga, syair ni juga kadang-kadang disebutkan oleh ulama kita, dalam penulisan pun disebutkan juga. Bahkan dalam khutbah pun kadang-kadang dimasukkan juga. Okay, puisi yang berkaitan. Puisi yang berkaitan. Okay, so dalam ucapan pun sebenarnya kita nak masukkan sedikit puisi, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan asasi. Jangan jadikan asasi. Maksudnya dalam katalah 100 khutbah kita ataupun 100 ceramah kita, ada 5 ke okey lah. Ini tak kan, 100 khutbah 200 apa dia kan, puisi. Yang khutbah 100, yang puisi tu yang 200 nya. Mana kalau kita datang tu orang nak, ustaz nak dengar syair sikit. Okay, ustaz datang nak dengar ilmu. Akhir tu letakkan satu puisi, 2 puisi, tak ada masalah lah. Okay, itu pun yang dibuat dalam penulisan dan juga dalam penerangan. Okay. Ada berapa lah? 11.30. Ada soalan lain? Ustaz, ya. Apa setelah penerangan dengan hadis Aisyah ni berkenaan dengan muzik semua kan, kenapa masih ada tokoh-tokoh yang besar yang berijtihad mengatakan boleh muzik selagi tak melalaikan dengan alat-alat dan untuk yang bukan dalam konteks Islam? Apa sebab benda tu masih boleh berlaku lagi? Bukan dalam konteks Islam? Yang 5 perkara tadi tu. Okey. Apa antara sebab tokoh masih membolehkan benda ni? Masih sebab, okey. Kalau nak kata sebab perselisihan pendapat, jawapan dia taklah susah kan. Iaitu satu, kita boleh tengok daripada awal lah. Satu ialah tempat pengajian dia. Tempat pengajian. Okey, yang kedua ialah suasana dia ataupun negeri yang dia hidup tu, tempat kampung tu. Okey. Yang ketiga ialah mungkin juga ialah saya rasa 2 ni cukup lah kot. Okay, yang pertama kita tengok kekuatan pegangan seseorang tu adalah berdasarkan kepada tempat dia, environment. Okay. Dan bahkan beberapa perbuatan yang kita buat ataupun umat Islam buat, khususnya kita sebut tokoh-tokoh Islam buat kan, okay,
Kadang-kadang kita nampak seorang tu agak keras, seorang lagi agak lembut sikit. Secara umumnya sebab utama ialah environment. Saya ambil contoh tak jauh lah kan, kita sebut macam Syekh Al-Albani dengan Ibn Baz, kalau dekat Arab Saudi dengan Syria kan. So Arab Saudi secara umumnya tempat yang terpelihara. Tak adalah jalan sesat kan, Tuhan Harun tu memang tak ada lah kat sana kan. Okay. So tapi dekat di mana tu, Syria macam-macam ada. Jadi kita dah dapati yang agak keras bila lawan dengan apa yang disebutkan sebagai ahli bid'ah ni ialah siapa? Ialah Albani. Tak macam Bin Baz. Okey, Bin Baz tegas juga, tapi lagi keras lagi Albani. Pasal environment itu macam mana? Environment ialah environment yang orang sampai nak ludah kat dia kerana dia bawa sunnah. Dekat Arab Saudi tak ada yang tu. Tak wujud macam tu. Itu satulah. Yang kedua ialah berkenaan dengan pengajian. Okay, proses pengajian. Itu saya sebut tadi kan. Okay. Proses pengajian ni dia banyak memberi kesan. Sebab tu kalau pada proses pengajian yang bertanggungjawab ialah penjaga ataupun ibu bapa. Salah ibu bapa, salah penjaga, kemungkinan besar akan kesilapan tu akan dipikul lah oleh anak-anak ni. Yalah, daripada awal kita dah hantar dia ke Qum, Iran. Kita harap dia balik bawa sunnah kan. Dia kata agak mustahil. Maknanya ada persen yang dia boleh jadi bawa sunnah, iaitu mungkin 10% sahaja. Betul tak? So kita kena pilih mana tempat dia apa semua, elok pergi. Kita pun kena pantau sentiasa, barulah dapat insya-Allah kan. Tapi tak boleh jadi juga kita dah jaga betul, kemudian jadi yang lain, itu cerita lain lah. Itu paling kurang dah luar kita punya kuasa. Okey. Itu yang saya rasa yang kedua. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, contohnya Mesir kan, dengan negara-negara lain lah kan, Mesir, mungkin kita Arab Saudi, dari sudut keterikatan kepada Quran Sunnah tu secara umumnya lebih Arab Saudi. Betul tak? Tengoklah secara umumnya. Okay? Dia kalau boleh dia tak nak keluar sangat daripada apa yang ada ni, supaya tak tersilap. Manakala yang di Arab Saudi, Mesir pula dan negara lain mungkin, dia kata tak, kita tengok pada tak semestinya pada nas tu, kita mungkin boleh perluaskan lagi kan, mungkin juga nak dakwah orang apa semua kan. Itu adalah antara isu-isu yang menyebabkan mereka menjadi agak lebih longgar sedikit. Okey. Macam kalau kita mungkin tak menghadapi benda tu, kadang-kadang kita nak pergi dakwah, masuk dalam hutan mana-mana kan nak dakwah. Macam mana? Kita nak buat macam dia ke nak suruh dia buat macam kita? Pakaian kita ni, dia pakai cawat ni, takkan kita kan aku pun nak pakai cawat kan, masuk Facebook kan letih ni kan, mana tahu ada kawan-kawan terlepas ambil ke masuk Facebook. Ustaz ni pakai cawat kat tu kan, kerana berdakwah. Macam mana? Letih nak jawab tu. Okey, so maknanya kadang-kadang benda-benda tu kita, kadang-kadang benda tu lah yang menyebabkan setengah orang dia buat sesuatu benda. Okey, itu secara umum lah. Betul tak betul itu cerita lain lah pula. Tapi itu kena tanya sebab, itulah sebab dia. Dia buat benda ni, dia kata salam lelaki perempuan boleh kerana kita nak jaga dia, nak tu dia. Satu lagi pula mengatakan tak, kita kena tegas. Tegas itulah kita jaga dia. Nampak tak? Nak jaga. Tapi nak jaga dengan tegas, nak jaga dengan lembut. Yang mana yang jaga dengan lembut ni lah menyebabkan akhirnya salam lelaki perempuan semua. Betul tak? Okay. Tapi lepas tu adalah macam huraian. Kalau salam tak terasa, okey boleh salam. Kalau salam terasa, tak boleh. Letih lah macam tu kan. Okay. So kita letak daripada awal lagi, ma massa yadu Rasulillah yada imra'atin qat. Tidak pernah tangan Rasulullah bersentuhan dengan tangan mana-mana perempuan pun. Tak pernah langsung. Selesai. Okay. Tapi bila ada datang takwil mengatakan memang Nabi tak buat, tapi sekarang ni situasi berbeza, itu proses pengajian tadi lah. Proses pengajian tu yang menyebabkan dia jadi macam tu. Okay. Sebab tu dalam dunia Islam, khususnya dunia ulama ni, mengkritik benda yang biasa. Okay, mengkritik benda yang biasa. Okay, kalau dalam dunia Islam, dunia ulama khususnya, keluar satu buku, kalau buku tu tak betul, dia akan dikritik. Ataupun mungkin buku tu betul, tapi orang tak suka dengan buku tu, dia akan kritik. Dia kritik kan? Keluar. Tak kisah, tak ada masalah.
kan. Lepas tu bila buku yang mengkritik tu keluar, ada pula orang yang kritik. So tengoklah, kita akan baca. Dalam Islam tak ada masalah, kita akan tengok, kita akan baca, nilai kan. Okay, tapi nilai itu, yang nak nilai itu ialah orang yang sampai ke tahap lah. Kalau dia masih lagi di tahap bertatih kan, dia nak menilai orang yang lari, memang tak kena lah. Paling kurang dia dah boleh minimum lari, dia nak menilai siapa yang lebih kuat lari, tak apalah, pasal dia pun dah boleh lari dah. Okay? Dia dah tahu dah hukum-hukum. Paling kuat, katalah dia tak boleh lari, tapi dia tahu apa dia hukum hakam tentang lari ni, tak apalah, dia boleh nak menilai. Okay, dia mungkin bukan ulama', tapi dia tahu dah kaedah yang ulama' guna ialah sekian, dan dia pun melihat pada apa yang berlaku, dia nilai. Sebab tu, siapa yang bukan di kalangan ahli ilmu ataupun ulama', jangan masuk sekali. Kan, WWF, betul lah, World Wrestling Federation, WWE, okay. World Wrestling itu apa? Entertainment. WWF tu apa? Foundation. Tak tahu lah. Dia kata apa? Kenapa yang orang tu semua sebut, okay, kami buat benda ni dalam bahasa Inggeris kan, after a lot of practice apa semua, remember, don't do this at home. Betul tak? Tengok-tengoklah, tapi jangan buat macam ni dekat rumah. Nampak macam senang lompat kan? Cuba lompat sekali tengok. Lompat jatuh tak bangun lagi dah. Dia lompat jatuh, dia pasal satu, dia bukan lompat atas simen, dia lompat atas benda yang dia panggil apa entah benda tu kan. Dia tak sakit lah sangat. Okay, yang kedua, dia dah biasa dah. Kita kalau kita biasa ketuk tangan kita kat sini kan, tak sakit, tapi suka ketuk kali pertama, pop, sakit, mungkin patah. Ketuk dah biasa ketuk, tak, meja ni mungkin patah. Okey, so benda-benda gitulah. Kalau dunia untuk sekarang ni banyak orang tengok wrestling ni, kadang-kadang takut dia nak buat dengan adik dia. So kalau tengok, kalau kita tengok sekali dengan anak kita, lepas tu kalau dia mungkin akan buat benda tu pada adik dia, pada abang dia. Okey, dan benda tu tak boleh. Sama juga ulama' sedang bergaduh ni, dia macam kan, apa saya biasa sebut, apa dia panggil ni, gunting kan. Bila gunting dengan gunting kan, macam dahsyat lah, tapi dia orang tak bilah gunting dengan sebilah lagi tu tak kena apa-apa pun, tapi macam keras kan. Tapi yang masuk tengah-tengah tu yang kena. Kita masuk tengah-tengah kan, syekh dia tak kena pancung, kan, telinga kita cabut. Tahu tak? Sedangkan dia orang tak ada apa, dia ada gunting gitu ya. Kalau hadis ni dhaif, tak, hadis ni palsu, hadis ni gini, dia mengikut etika, tak ada masalah. Tapi kita yang tak ikut etika ni, kita yang akhirnya kena. Lepas tu dah atas kita tak boleh turun, kita bergaduh antara kita pula. Gaduh. Itu masalah dia. Okey, so itu saya rasa huraian pada soalan tadi lah kan. Sebab dia apa? Keadaan yang lebih dahsyat lagi ialah macam mana benda tu boleh menyebabkan pergaduhan, sedangkan sepatutnya tak payah bergaduh. Kan, pergaduhan pertama mungkin kan berkenaan dengan Al-Quran. Qurra kan, kayak qari dengan qari. Okay, zaman Nabi dah ada dah. Omar dengar tak betul daripada seorang sahabat. Dia kata, ni apa kau baca tak betul ni? Mari jumpa Nabi. Nabi kata tak, macam ni pun diturunkan, macam ni pun diturunkan. Jadi para sahabat faham, tak bergaduh dah lepas tu. Tak bergaduh sampai ke zaman Abu Bakar, tak bergaduh. Omar tak bergaduh. Osman, sampai ke zaman Osman, bila ilmu tu dah kurang, barulah di situ bacaan guru aku lebih hebat daripada bacaan guru engkau. Di situlah mula bergaduh. Di situ apa dia, Huzaifah beritahu pada Osman. Osman pun kata, Huzaifah kata, sebelum umat ini bergaduh seperti mana umat-umat sebelum ni bergaduh, wahai Amirul Mukminin, tolong apa? Tolong selamatkan mereka. Itu yang Osman arahkan untuk dikumpulkan mushaf. Okey. So inilah secara umumnya, kita kena ambil bahagian yang last tu, bukan bahagian untuk guru bergaduh, bahagian anak murid ni bergaduh. Pasal anak murid bergaduh, dia tak ada etika. Jadi selagi mana dia boleh pukul. Nanti tengok akhirnya, aku yang kena, aku yang nak mati sebenarnya kan. Dia punya, bila kita pukul, tenaga kita turun. Kita tak sempat nak naikkan balik semua tenaga tu. Akhirnya pukul kali terakhir, kawan tu mati, kita pun dengan itu kita pun jatuh mati sama. Apa faedah dia? Okay? Sedangkan untuk guru tu, dia tahu, dia pukul sikit gitu je, dia tangan dia gerak je, yang lain tak bergerak pun. Jadi energi dia masih banyak lagi, ilmu taqwa dia masih banyak lagi. Dia bantai bahagian tu je. Hadis ni palsu yang kau bawa ni. Hadis ni palsu, tak terdapat dalam hadis dalam Mu'jam Tabarani.
hurai balik semula kan dari sudut sana apa semua, akhirnya okey, pandangan kau tetap salah, pandangan aku tetap betul, kekal gitu. Tapi yang bawah ni jadi bergaduh, yang atas okey, tak ada masalah. Okay? So ini kadang-kadang yang masalahnya lah. Okay? Dan kadang-kadang mungkin juga salah Tok Guru tak beritahu kepada anak murid tu jangan bergaduh. Okay? Saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Okay, InsyaAllah. Saya sebenarnya nak sebut satu benda, cuma saya terlupa tadi. Dekat bawah, dekat Ihsan Taklim, dekat bawah ni, ni tingkat berapa lah? 3 kita naik 2. Dekat 1. Bila naik dekat 1, kat bahagian belakang tu ada satu katil. Nama dia Serajan. Siapa pernah guna katil ni? Elektrik lah, katil urut elektrik. Okay, saya cadangkan kalau boleh ambil satu masa, minta daripada pihak Yayasan Taklim untuk panggilkan orang yang boleh bagi taklimat tentang katil ni. Katil ni katil ajaib lah. Betul? Betul katil ajaib. Saya pernah pergi, saya lama nak sebut tapi hari ni kena keluarkan juga. Okay, saya pernah pergi satu rumah ni untuk masa tu nak hantar buku lah kan. Okay, isteri saya masuk dengan akak ni atas, dia nak tunjukkan. Masa saya sakit, masa tu sakit kaki, dia pernah aksiden kan, dia pernah aksiden dulu masa belajar. Okay, lepas tu bila mengandung dia sakit, mengandung dia sakit. Bila nak bersalin senang, alhamdulillah. Dia mengandung tu letih lah. Okay, so bila pergi ke tempat tu, ke rumah ni, kak tu dia kata, dia tengok isteri saya macam pelik kan, dia kata jom naik atas sekejap, ada kursi urut lah apa benda. Dia guna yang tu dalam setengah jam, 40 minit. Dia turun tu nampak okey sikit. Okay, lepas tu dia pun ambil nombor semua ni, dia pun pergi ke center. Dia ada banyak center. Kita pergi situ dia akan huraikan lah, untuk sakit apa, untuk ni apa, macam-macam lah. Jadi isteri saya pun dia banyak lah guna yang ni. So banyak dia punya manfaat dia. Okay, cuma kena kadang-kadang benda tu kita tak tahu. Kita tak tahu, jadi kita pun ingat ni katil apa kan, macam katil biasa aja. Okay, so baguslah benda tu daripada orang. Akak tu tadi tu, dia kata dia pernah berkursi roda berapa tahun, bila guna katil tu alhamdulillah sembuh, boleh jalan. Tengok dia tak nampak macam dia pernah berkursi roda lah. Okay, so boleh cubalah benda tu. Okay, kalau boleh minta kat apa dia, pihak Yayasan Taklim panggil lawan kawan tu, dia akan huraikan secara detail macam mana, apa dia, cara dia, apa faedah dia. Okay, kerana ilmu perubatan ni dia bukan sahaja madu dan habatus sauda kan. Ilmu perubatan yang lain yang digarapkan daripada penemuan-penemuan pun saintifik boleh sahaja digunakan. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.